Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, minggu ni kita bertemu lagi untuk pembelajaran bab 3. Okey, so pada minggu ni kita akan tengok bab 3 ya, iaitu reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey. So, jadi kita dah belajar 2 bab. So, ini bab yang ketiga berkenaan dengan reka bentuk instrumen pemasaran. Kalau dalam bab 2 kita dah penghasilan produk. So kita dapat produk. Sekarang macam mana kita nak memasarkan produk yang kita buat lah, ya? Nama pun pemasaran. Okey, so kalau kita tengok dalam pembelajaran, okay, bila habis bab 3 ni, apa yang kita dapat? Okey, kamu dapat menyatakan maksud pemasaran, terangkan peranan reka bentuk pemasaran, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengenalan, memilih kaedah reka bentuk perkataan yang sesuai, analisis kaedah reka bentuk, membuat rumusan dan juga menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Okey. So, kita akan tengok yang mula-mula sekali. Okey, apa yang mula-mula sekali kita akan. Okey, pastilah yang mula sekali kita 3.1.1 iaitu menyatakan maksud pemasaran. Yang ni kena tahu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemasaran? Okey. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Ni yang penting sekali. Poin yang penting kat sini ya. Maksud pemasaran, apa-apa pun kita kena tahu. Nak buat apa pun kita kena tahu apa yang kita buat tu yang mula-mula sekali pemasaran. So, aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan. Bukan barang saja, mesti ada perkhidmatan sekali. Okey. Daripada pengeluar kepada pengguna. Itu adalah maksud pemasaran. Yang ni yang info yang tambahan lah. Siapakah Philip Kotler? Okey, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah satu proses sosial dan perusahaan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna melalui proses pertukaran produk dan nilai dan sistem misalnya. Okey, ni Philip Kotler. Kalau kamu nak tahu maklumat yang lebih lanjut, boleh tengok kat sini ya. Maklumat siapakah yang dimaksud, iaitu Philip Kotler. Okey. Dengan kata lain, pemasaran adalah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk mensiasat dan menyampaikan maklumat tentang satu produk, ini keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Seterusnya, tengok pula. Ini penting ni, aktiviti pemasaran. Okey, aktiviti pemasaran yang terlibat. Okey, kita tengok peta alir aktiviti pemasaran. Okey, keperluan dan kehendak pengguna. Yang pertama, ada permintaan. Bila ada permintaan, baru ada produk. Produk tu mestilah ada nilai. Nilai untuk apa? Sebab ada pertukaran. Okey, untuk pertukaran akan wujudkan urus niaga. Urus niaga kan masuk dalam pasaran. Okey, kat sini juga ada QR code. Kamu boleh scan QR code ni nak tahu apa elemen dalam bidang pemasaran. Okey, ini adalah sambungan daripada peta alir dalam bidang pemasaran. Okey, daripada pengeluar. Okey, yang ni dia tunjuk dah keluar barang. Okey, ni contoh dia ambil ya. Kereta Proton. Contoh kereta Proton. Okey, daripada pengeluar menunjukkan produk, pergudangan. Dah keluar banyak-banyak barang, simpan dulu dekat gudang. Kemudian dari pergudangan kita akan tengok muka surat sebelah. Pengangkutan, angkut. Nak hantar ke, nak agihkan. Okey, kalau kat Malaysia, satu Malaysia lah nak agihkan. Kemudian akan ada promosi. Kalau kamu tengok, ni kalau template ni, pamphlet, dia ada promosi. Kemudian barulah aktiviti perniagaan, iaitu aktiviti jual beli, patah balik. Okey, dan sampai kepada pengguna akhir tamat. Itu je lah contoh aliran pemasaran produk keluaran Proton. Okey, contoh kereta Proton lah, macam mana dia keluarkan. Okey, tapi yang penting untuk bab ni kamu kena tahu mula-mula ni 3.1.1 apa itu maksud pemasaran. Okey, aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Dan juga ini peta alir dalam bidang pemasaran. Okey, yang ni kena tahu. Keperluan dan kehendak pengguna, permintaan, produk, nilai, pertukaran, usaha dan juga pasaran. Habis 3.1.1. Kita tengok 3.1.2 iaitu menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, dia kata apa dekat sini? Peranan reka bentuk. Ingatlah bab kita peranan reka bentuk dalam instrumen pemasaran. Apa itu peranan reka bentuk? Okey. So, diringkaskan, peranan reka bentuk dalam pemasaran terbahagi pada 3. Bagi pada 3.
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okey, imbas semula apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk. Pengetahuan mengenai penyusunan bahan secara terancam menghasilkan suatu produk yang memberikan kesan kepada kehidupan. Itu maksud. So, peranan reka bentuk dah ada 3 tadi. Okey, mereka belakang produk, merupakan saluran komunikasi, merupakan penjenamaan sesuatu produk. Okey. So, peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, dalam ciri-ciri untuk memenuhi keperluan pengguna ada fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan, nilai produk dan juga brand. Manakala untuk saluran komunikasi kena ada pengenalan diri produk baru orang boleh kenal. Dan yang ketiga, untuk mengukuhkan penjenamaan yang mewujudkan rangkaian pengusian teknologi dan produk dan juga rakan strategik perniagaan. Ini kita tengok satu persatu. Untuk yang pertama iaitu memenuhi keperluan dan pengguna ataupun A. Okay, fungsi produk. Contoh kita tengok kat sini. Kita tengok terus kat sini. File. Ada banyak jenis file kan. Tapi setiap file ni berbeza. Ada file pocket, file pengurusan dan file sijil. So, dia ada banyak fungsi lah. Maksud saya, file yang sama. File kamu tahu kan file. Tapi dia ada 3. Dia boleh hasilkan 3 jenis file yang berbeza untuk setiap fungsinya. Okey, selamat datang kepada yang dah masuk. Okey, beri teruskan. Okey, saya teruskan. Ini adalah reka bentuk dalam perniagaan. Okey, so kita tengok. Yang kedua, reka bentuk produk. Okey, reka bentuk produk. Okey, lanjutnya reka bentuk produk. Kalau kita tengok meja, kita tengok contoh lah. Okey, meja makan. Meja makan pun ada banyak jenis meja makan. Ada persegi, ada jenis besar. So, dia bergantung lah. Kalau meja makan ada yang kecil, ada yang besar. Okey, so dia bergantung kepada dia punya reka bentuk dia. Kalau untuk ruang yang kecil macam mana bentuk dia, dan untuk ruang yang besar bagaimana juga. Untuk kekuatan dan kelemahan produk. Okey, reka bentuk kipas ada yang untuk hiasan. Kalau kita tengok dekat sini, okey, dia dah beza. Ada yang nampak macam biasa, yang ni sebagai hiasan. So hiasan ni kadang-kadang dia bukannya untuk pentingkan kelajuan kipas, dia cuma sekadar untuk hiasan. Okay, baca macam jenis lah. Tengok balang makanan, balang produk ni, balang kuih pun sama juga. Nilai produk ataupun nilai barang. Adapun contoh radio dah, sekarang pun tak banyak dah kan guna. Dalam phone pun kamu boleh dapat kalau kamu cucuk pakai handsfree, boleh dapat siaran radio. So ia bergantunglah kepada nilai satu produk tu. Adakah ia masih relevan ataupun tak relevan. Ada kadang-kadang produk kalau macam radio ni selalunya yang terkini dah boleh ada sambungan internet lah, sebab kita hari-hari dah guna sambungan internet. Kemudian ada nilai perkhidmatan. Boleh tengok kalau dalam seat apa kapal terbang, dia ada kelas ekonomi kan, ada kelas perniagaan, business class. Dia beza, ada nilai perkhidmatan. Brand, penggunaan telefon, kau boleh tengok tak daripada permulaan telefon macam mana, kemudian evolusi sampailah kepada hari ini, macam mana dia rupa telefon. Fashion, fashion pun kamu boleh tengok macam mana fashion ni bentuk. Okay, dan pemakaian daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang. Okay, yang kedua kita tengok saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Okay, ada 6 semua, iaitu penjenamaan. Kita lanjutkan. Dan boleh ingat, dikenali dan juga boleh percayaan kepada jenama. Okey, penjenamaan. Tengok kalau tengok ada banyak jenis jenama. Kalau satu contoh produk ni dia tunjuk beras, ada banyak jenis jenama beras. Okey. Penjenamaan sebab ada banyak pengeluar, mestilah ada banyak jenis jenama yang berbeza. Tapi setiap jenama tu kita boleh tahu dah. Kalau tengok contoh kat sini gambar ni, okey, beras Taj Mahal. Nama pun Taj Mahal, mesti ada gambar Taj Mahal kat depan. Kalau beras cat rambutan, dia tengok dia buat gambar cat rambutan.
macam-macam lah juga. Oh, ada jenis beras, ada kan, ada cat ketupat lah apa kan. Kita tengok penjenamaan jenama, kita jenama dia kepada pengguna untuk kita. Okey, penjenamaan produk juga kalau kita tengok dekat sini, bentuk nama, brand name ataupun bentuk cap dagangan, trademark. Kadang-kadang kalau kita tengok dia punya simbol tu pun trademark dia, kita dah tahu dah apa jenama dia. Okey. Kita tengok ni Proton, kalau boleh tengok dia punya badge ataupun simbol dia bentuk cap. Proton, KFC, tengok gambar ni. Dah tahu dah. Post Malaysia dah tahu. Sekarang banyak lagi kan, ada banyak-banyak jenis ada. Jadi kita untuk tahulah jenama apa yang digunakan. Kesetiaan, boleh ingat, dikenali dan juga kepercayaan. Setiap jenama tu dia adalah kesetiaan. Bila dia boleh membentuk kumpulan pelanggan yang setia dengan produk dia, boleh diingat. Boleh diingat, contoh macam apa ni, gambar ubat gigi. Ubat gigi kita panggil apa? Tak panggil, kadang-kadang tak panggil, kita panggil Colgate saja, betul tak? Kalau mi segera kita selalu panggil Maggi, kan? Betul tak? Itu dah bentuk kita dah boleh ingat. Maksud dia nama tu dah boleh diingat dah, kan? Mewakili produk tu. Okey. Kemudian macam mana dikenali produk tu, dikenali, boleh percayaan, Tupperware. Sebutlah apa pun. Brand Tupperware memang cukup terkenal untuk penyimpanan. Dah percaya dah dengan penggunaan dia dan dia punya barang kualiti dia. Okey. Untuk mengukuhkan penjenamaan satu jenama tu, dia mestilah membuat beberapa okey. Akan perkongsian teknologi dan produk dan juga rakan strategik perniagaan. Okey. Akan perkongsian teknologi, contohnya dekat sini tengok jenama Proton dia. Sekarang ni kalau ikut Proton dah dibeli oleh GD. So kita tengok ada Proton X70 yang ni yang lama lah, ke mana dia akan kongsi teknologi yang dulu dengan Mitsubishi dan juga Honda. Sekarang ni menggunakan teknologi yang berbeza. Dan juga rakan strategik perniagaan, selalunya kita diambil, kalau ni contoh Modinas, kita cari syarikat motor lain lah. Yang ni dia kena dengan syarikat motor Bajaj kat India. Okey. Dia buat rakan kongsi sebab nak perkongsian teknologi. Okey. Jadi untuk mengukuhkan lagi jenama Modinas. Okey, jadi kalau kita ikutkan hari ini kita dah tengok 3.1.1 dan juga 3.1.2. Okey. Jadi apa yang kamu nak kena ingat nanti, apa itu maksud pemasaran? Okey, dan itu yang paling penting, aktiviti perniagaan dan juga perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Yang tu lah yang paling basic sekali kena tahu. So kemudian kita tengok peranan reka bentuk perniagaan. Jangan lupa tadi ada peta alir untuk pemasaran. Jadi kamu boleh review dan nanti saya akan bagikan link latihan. Okey, link latihan untuk kamu buat. Okey.